Okay, so kita akan masuk translational kinetic energy. So basically topik 13 ni topik berkenaan dengan kinetic energy of gas lah kan. So kalau ikutkan nota ni, nota saya sendiri dah ni. Sebab saya serabut tengok nota lecture yang dibekalkan, so saya buat nota saya sendirilah. Okay, banyak sangat macam dah nampak macam cacing dah. So saya pendekkan. Translational kinetic energy untuk monoatomic gas. So untuk monoatomic, dia punya K average, sebab kalau ikutkan kita punya learning outcome, kita tak payah pun nak macam lecture note dia tunjuk kan macam dia nak dapatkan derivation K average tu. So sebenarnya tak payah derive pun. Okay, so kita kena tahu je lah untuk K average untuk K ni adalah translational kinetic energy average. Okay, untuk monoatomic molekul adalah 3/2 KT. K ni adalah Boltzmann constant. T tu adalah absolute temperature. Maksudnya temperature dalam Kelvin lah. Okay, so T ni adalah absolute temperature atau temperature unit Kelvin lah. Temperature Kelvin. K ni adalah Boltzmann constant. Okay, Boltzmann constant dah dibekalkan unit dia dalam exam. Absolute temperature ni maksudnya kalau dia bagi kita degree, kita kena tambah dengan 273.15 Kelvin lah. Okay. Kalau dia tanya K total ataupun total molecular kinetic energy, kita kena darab dengan N lah. 3/2 darab dengan N besar. N besar ni adalah molekul. Bilangan molekul lah. Kalau N kecil ni 3/2 nRT, N kecil ni adalah mol. So kita nak tahu nak guna mana, tengok soalan dia lah. Kalau soalan dia bagi mol, kita pakailah 3/2 nRT. Kalau soalan dia bagi number of molecule, kita pakailah 3/2 nKT. Tapi soalan akan tanya kinetic energy total ataupun kinetic energy average. Okay, kalau average pakai yang ni 3/2 KT. Kalau total sama ada 3/2 N besar KT ataupun 3/2 N kecil RT. Okay, so RT ni 8.31 atau 8.314. Constant lah. Temperature ni sama absolute temperature. K ni sama Boltzmann constant. Okay, sampai sini boleh kinetic energy ada 2, K total atau K average. K average 3/2 KT, K total either 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Okay. Kemudian degree of freedom. Okay, apa yang dimaksudkan dengan degree of freedom? Degree of freedom ni dan kata lainnya, dia benda tak nampak tapi dia teori lah kan. Dia kata kalau sesuatu atom ni dia boleh bergerak 3 dimensi lah, X, Y, Z. Okay. So degree of freedom ni adalah orang kata ways to store, absorb ataupun release energy. So dia ada gerakan dia lah untuk dia store, absorb ataupun untuk dia release energy dia. So dia ada beberapa pergerakan lah. So kat sini dia dah pendekkan monoatomic ada 3 pergerakan ataupun degree of freedom dipanggil. Kalau diatomic tu untuk dua atom macam ni. Ni diatomic, ni mono ni di. Kalau poly dia lebih daripada 2, mungkin dia 3. So ni polyatomic. Okay. So gerakan 3 dimensi dia lah. Gerakan 3 dimensi X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Okay.
So monoatomic ada 3 pergerakan, 3 degree of freedom. Diatomic ada 5 degree of freedom. Polyatomic ada 6 degree of freedom. Ataupun dia punya simbol adalah F. F kecil ni. Okay. So degree of freedom ni adalah cara untuk dia untuk molekul tu store, absorb or release energy. Okay. So ni awak hafal je lah. Monoatomic 3, diatomic 5, polyatomic 6. Kemudian selepas degree of freedom, dia masuk principle of equipartition energy kan. So prinsip equipartition energy ni dia nak katanya setiap degree of freedom macam ni 3 kan. Maksudnya setiap degree of freedom 1, 2, 3 tu dia punya average kinetic energy dia adalah 1/2. So dia kata average degree of freedom has 1/2 kT average kinetic energy. Okay, maksudnya kalau 5 kena darab dengan 1/2 kT untuk dapatkan average kinetic energy. Kalau 6 kena darab dengan 1/2 kT. Kalau 3 pun samalah. Okay, so dia nak cakapnya setiap degree of freedom tu mengandungi 1/2 darab dengan Boltzmann constant darab dengan temperature, dapatlah nilai average kinetic energy. Okay. So ini matematik dia lah. Okay. So ni F ni gantikanlah kalau apa diatomic. Kalau mono satulah F. Kalau diatomic satu, 3 kan. 3, mono 3, diatomic 5, polyatomic 6. Ni pun samalah F. Boleh ganti-ganti ikut soalan. Okay. Kemudian prinsip of equipartition settle. Ada soalan tak untuk prinsip equipartition ni? Boleh Kau dah pening lah? Okay, tak apa. So settle yang tu. The last one dia masuk internal energy. So dalam gas ada internal energy. Bila kita panaskan dia atau bila kita compress atau bila kita expand gas tu akan berlaku perubahan tenaga dalam molekul tu lah. Sebab dia akan collide with each other kan. So internal energy dalam gas adalah kinetic energy plus dengan potential energy sepatutnya. Tapi ideal gas dia ignore ataupun dia neglect potential energy tu. So mungkin sebab sikit kecil sangatlah potential energy dia. So internal energy dalam syllabus kita hanyalah internal energy equals to kinetic energy lah. So internal energy sama juga dengan kinetic energy. So therefore internal energy ni sama juga dengan freedom, degree of freedom darab dengan 1/2 NKT lah. Okay, sama macam tadi lah. So kalau untuk monoatomic degree of freedom kita 3, diatomic 5, polyatomic 6. So dapatlah U kita lah. Okay, U kita adalah 3/2 NKT ataupun 3/2 nRT. Diatomic 3 pula ni 5 lah patutnya. 5/2 NKT atau 5/2 nRT. Polyatomic U kita 6/2 NKT atau 6/2 nRT lah. Okay, so kita recap balik semula 13.3 ni. Tadi kita belajar adalah kinetic energy average. Kinetic energy average adalah 3/2 kT. Kalau kinetic energy total 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Okay. Degree of freedom ada 3 jenis, monoatomic, diatomic, polyatomic. Mono ada 3 degree of freedom, diatomic ada 5 degree of freedom, poly ada 6 degree of freedom. So degree of freedom tu apa dia? Degree of freedom tu adalah ways untuk
molekul tu store, absorb ataupun release energy. Dia punya pergerakan 3 dimensi dia lah. Okay, dia boleh pusing ikut mana. Okay. Principle of equipartition of energy mengatakan setiap degree of freedom ada 1/2 kT average kinetic energy. Okay. Kalau internet energy pula, internet energy dalam ideal gas bersamaan juga dengan kinetic energy. So dia depends kepada degree of freedom lah. Kalau monoatomic, internet energy dia adalah 3/2 NKT sebab degree of freedom dia ada 3. Kalau diatomic, degree of freedom dia ada 5. So 5/2 NKT atau 5/2 nRT. Polyatomic, degree of freedom ada 6. So 6/2 NKT atau 6/2 nRT. Okay. Boleh So ni yang saya dah pendekkan daripada nota yang serabut-serabut tu. Kita tengok contoh soalan tutorial. Nombor 7 Okay. So kita tengok contoh nombor 7. Use the kinetic. Ni explanation dia tak masuk exam kan sebab soalan kita ABC dah. So 7B lah. A tank has a volume of 0.7 meter cube and contains 2.5 mole helium gas. At 10 degree, if helium behave like ideal gas, calculate the total kinetic energy dengan average kinetic energy. Okay, so tadi kita belajar total kinetic energy adalah total sama ada 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Okay, ni K total sama ada 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Tapi since dia bagi 2.5 mol, mol ni N kecil kan. Kalau N besar, molekul. Jadinya kita akan pakai formula ni lah. 3/2 nRT untuk soalan nombor 1 ni. Okay, 7B2 dia tanya average kinetic energy. So average kinetic energy, K average tadi kita belajar 3/2 KT. Ingat balik yang kita belajar tadi tu. Ni. So ni K average kita 3/2 KT, K total 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Okay, so tengok jalan kerja dia. Jumpa nombor. Okay, nombor 7 Okay, so nombor 7 pakai 3/2 nRT. So N kita adalah 2.5, R 8.314, T tukar kepada Kelvin lah. Okay, tambah 273.15. Ni ada 0.15 belakang ni. 0.15. Okay. So kita akan dapat direct 8.82/10⁻³ unit untuk energi joule. Okay, kemudian nombor 2 tadi akan pakai average kinetic energy iaitu 3/2 KT. Inilah 3/2 KT. Yang ni tadi K total. Tukar sikit total. So K average always guna 3/2 KT. So kita akan dapat 5.86/10⁻⁻21 joule. Okay, kemudian tengok soalan nombor 8. Okay, nombor 8. Nombor 8 dah buat Nombor 8 dah buat. Nombor 8B belum Nombor 8B, calculate the average kinetic energy. So sama juga soalan dia, average kinetic energy. Therefore kita akan pakai K average 3/2 KT.
So K ni adalah Boltzmann constant, T adalah absolute temperature atau temperature dalam Kelvin ni. Okay, nombor 8. Okay, so kita pakai K average 3/2 KT. Masukkan Boltzmann constant 1.38 10 - 23. So kita akan dapat 6.27 10 - 21 Joule. Lepas tu nombor 9 dah buat hari tu kan. Nombor 9 dah, nombor 10. A vessel contains n molecule of an ideal monoatomic. So ni adalah monoatomic. Kita ingat tadi kan monoatomic degree of freedom dia ada 3 kan. Write an expression for total, tapi dia tak tanya tu, dia tanya total. So total kinetic energy mana? Untuk monoatomic adalah K bersamaan dengan 3/2 N KT. Okay. Inilah sebab dia nak in terms je kan, in terms of. So ni jawapan dia nombor 10. K total 3/2 NKT. Kemudian nombor 11. Determine the total internal energy. Ni total internal energy. Kita tahulah internal energy tadi kita belajar sama juga dengan K kan. Tambah pula. Sama dengan. Internal energy sama juga dengan kinetic energy. Okay, so tapi dia depends on number of freedom kan. So kat sini dia cakap monoatomic. So monoatomic, number of freedom untuk monoatomic adalah 3. So kita akan pakai number of freedom darab dengan kinetic energy. Kita akan dapat 3/2 lah. So sama juga dengan nRT. So kita nak pakai mana? NKT ke nRT? Okay. So dia ada 4 mol. Mol ni adalah N kecil. Jadi kita akan pakai yang ni lah. 1/2 nRT. Jadi dia akan jadi degree of freedom dia 3. 1/2 4. 8.314 tambah dengan 200. Yang ni tak payah tukar kepada Kelvin sebab memang dia bagi dalam Kelvin kan. So kira lah. Tengok dalam kerja Kita dah kira. Topik 13. So ni lah 3/2 nRT. Yang ni pun sama 3/2 nRT. Sebab kenapa pakai 3/2 bukan 5/2? Sebab dia kata monoatomic. Monoatomic degree of freedom dia 3. Degree of freedom dia 3. Okay. So kalau internal energy dia depends on degree of freedom lah. Dia punya kinetic energy dia tu. Okay, nombor 12. K average ni. Soalan dia pasal K average ni. Nombor 12. Okay, so soalan nombor 12. Dia tanya average kinetic energy of monoatomic juga. So monoatomic, K average dia adalah samalah 3/2 KT. Asal dia tanya K average dia memang tak akan pakai 3/2 KT lah. Okay. Lagipun dia sebut monoatomic kan. Kalau diatomic 5/2. Kalau polyatomic 6/2 lah. Okay. Ini lagi 13. Tengok jawapan dia. Okay, so K average pakai 3/2 KT tadi.
Masukkan temperature 100, yang ni temperature 475 lah. Okay, direct dapat 2.07 darab 10 kuasa negatif 21. The other one 9.81 darab negatif 21, unit dia joule. Okay, nombor 12. Soalan dia. 12B 12B dia kata 3 mole of an ideal monoatomic. So kita highlight jugalah perkataan monoatomic juga dan dia bagi 3 mole. Mole ni adalah N kecil. N kecil kan mole. Monoatomic number of radium dia 3. Contain 9 darab 10 negatif 3 meter cube vessel. Pressure dia bagi. Okay, soalan dia pun sama. Average kinetic energy. Average kinetic energy. So kita tahu average kinetic energy adalah 3/2 kT. Kan? Tapi T kita tak ada dalam ni. K ni Boltzmann constant kita dah tahu dah. Tapi T tak ada. So kita kena cari nilai T dahulu. Pakai formula PV is equal to nRT. So dapatkan T PV bahagi nR. Okay, kemudian masukkan dalam ni lah. Okay, kita akan dapat K average. Kita nak jalan kerja. Okay, semula kita cari T dulu pakai formula PV sama juga dengan nRT. Dapatkan 325 Kelvin. Masukkan dalam formula K average lah. 3/2 kT. Dapat 6.73. 10 kuasa negatif 21 joule. Nombor 13. Nombor 13. Okay, nombor last sekali. Tengok soalan dia. Find the internal energy of 30 gram of argon gas 90 degree. Okay, so dia nak internal energy means U lah. Dia nak U. U bersamaan juga dengan K kan, kita baca tadi. So, K sama juga dengan 3/2 N K T. T dia dah bagi. T dia dah bagi. So, kita akan cari N lah. Kita cari N besar ni. Okay. N besar ni bersamaan juga dengan N kecil darab dengan Avogadro number. Okay. So, kita ada N kecil. Okay, N kecil pun kena cari juga. So, N kecil bersamaan juga dengan mass bahagi molar mass. Okay. Ni N kecil bersamaan juga dengan mass bahagi molar mass. Okay, so dapatkanlah nilai dia. Kita tengok jalan kerja. Okay. So kena cari internal energy tapi kita tak ada N. Kita tak ada N. T kita ada. T ada. Tak ada N. Kita tak ada N. So kita nak dapatkan N. Kita dapatkan N kecil dahulu. N kecil ni adalah mass bahagi molar mass. So mass adalah 30. Molar mass adalah 40. So dapat N kecil. Kemudian nak dapat N besar, kena darab dengan Avogadro number. Avogadro number adalah 6.2, 10 kuasa 23 ni. So dapat number of molecule N besar. Masukkan dalam internal energy. Okay. So 363 dapat daripada mana? Dapat daripada 90 degree plus 273.15 Kelvin lah. Okay. So dapat 363 Kelvin. U bersamaan juga dengan 3.39 dan 10 kuasa 3 Joule. Okay.
Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita stop kat sini dululah. Okay. Nanti cuba buat sendiri. Cuba buat sendiri soalan